Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang baru hadir pada malam ini ya. The Nisha Show season kedua ataupun musim yang kedua, episod yang ketiga. Lepas satu-satu saya nampak ya, banyak nama-nama yang join dekat sana. Harap anda dapat join bersama-sama dengan saya. Kita bersembang malam ini mengenai pillow talk ya, ataupun sembang-sembang sebelum tidur, santai-santai sebelum tidur. Saya nampak banyak nama-nama dekat bawah tu. Muhammad Nazri ya, Suliani Suhaimi. Terima kasih. Okey, saya nak cuba pinkan saya punya komen ni, jadi anda tahu malam ini kita bercakap mengenai apa. Okey, sementara itu nak tunggu, mungkin nak ramai lagi yang join ya. Saya nak tunggu kawan saya seorang lagi sebab kita janji malam ni nak sambung. Siang tadi kita ada buat musim yang kedua. Dan juga mana ni saya punya moderator ni. Moderator tak masuk lagi ni. Okey. Mara Darwish, saya nampak anda dekat sana. Terima kasih join. The Nisha Show malam ini kita bersiaran setengah jam bercakap mengenai pillow talk ataupun sembang-sembang sebelum tidur ya. Kita muhasabah diri, kita sembang-sembang bercerita apa aktiviti hari ini, siang ini, ataupun apa yang kita akan lakukan esok ya. Itu salah satu daripada waktu-waktu ataupun tajuk perancangan kita lah. Perancangan untuk esok. Lebih baik pada waktu malam sebelum kita tidur kan. Perancangan untuk esok, dan juga kita bercerita ataupun kita kenang balik, ingat balik apa yang kita telah lakukan pada hari ini, iaitu Jumaat Rejab yang keberapa dah kita ni? Ketiga, keempat ke? Bulan Rejab kita sekarang ni di bulan Rejab, iaitu bulan beramal ibadah Rejab, Syakban, sebelum kita pergi kepada Ramadan. Saya menunggu sahabat saya yang join daripada awal daripada musim pertama, daripada episod pertama ya, episod pertama, kedua dan sekarang ni episod ketiga, musim yang kedua. Sebelum ini The Nisha Show ke udara 15 kali, 15 episod dalam musim pertama. Itu trial and error saya mencuba. Dan kali ini sebelum saya nak teruskan, saya akan share ke platform sembang-sembang sebelum tidur kan. Kita boleh share, bercakap apa aktiviti kita, ataupun mungkin okey. Apa lagi, satu lagi saya nak share ke platform yang lain. Sekejap ya. Dengan saya, anak saya sendiri boleh join ni yang jauh-jauh tu, dan saya perindu juga kepada anak-anak saya tu, dan harapnya dapat memberi semangat lah dekat anak yang ingin menghadapi SPM ya, sebab target dia tinggi. Saya bangga sebab anak saya ni ada target masing-masing, dan target dia bukan calang-calang. Saya sendiri pun tak berani nak target macam tu. InsyaAllah lah, semoga Allah pemudahkan. Dan juga kepada anda yang mungkin kalau ada anak-anak anda yang mungkin tengah berehat sekejap hujung minggu kan, kita berehat sekejap belajar, penat kan, tak boleh, kita tak boleh memaksa diri untuk study kan.
Boleh share kepada anak-anak. Kalau mungkin kita, sebab saya sebagai seorang ibu ya, ibu kepada 6 orang anak, ada yang dah habis belajar, 2 orang dah habis belajar peringkat ijazah, dan seorang lagi masih lagi di peringkat ijazah. Dan yang bongsu pun masih belajar. Yang bongsu tu tengah-tengah honeymoon lah ya, tingkatan 1 nak masuk tingkatan 2. Itu bagi saya tu tahun-tahun honeymoon sebab tak ada perpisahan besar. Tapi boleh juga kalau seperti Puan Hamisah ataupun puan kecil ke ataupun remaja-remaja ya, kalau nak bersembang setengah jam. Kita setengah jam sebelum shopping, saya tak masuk lagi produk kat situ sebab memang nak santai saja borak-borak dengan anda. Ya. Sebelum ni memang ada tajuk Pillow Talk ya di Indonesia Show musim pertama. Jadi masa tu saya dengan followers ataupun saya anggap followers saya ni sebagai rakan-rakan saya. Tak kira seperti Puan Hamisah Hani, walau di mana anda berada, anda boleh share kat situ anda berada di mana, dari mana. Saya berada di Kuantan sekarang. Baru saja bermula hujan turun kan, jadi mungkin kalau anda dengar ke bunyi hujan tu, saya harap tak mengganggu, dapat dengar suara saya dengan jelas. Macam mana moderator, saya tak nampak lagi ni moderator kita ni, dengar tak suara kita dengan jelas? Jadi moderator ni lah yang akan memberi feedback kat saya, dapat dengar suara saya atau tidak kan, supaya kita dapat teruskan dengan lancar. Anda boleh juga, saya jemput anda share mungkin dengan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ada masa. Saya mencukupkan satu akaun lagi tu, saya mencukupkan 1,000 followers daripada followers ataupun rakan-rakan yang kita kenali dalam live sendiri. Ada jugalah sikit-sikit, ada jugalah yang dari daripada post yang orang follow kita daripada post. Waktu tu yang menaikkan saya punya akaun ini cerita akaun yang satu lagi yang mencapai 1,000 juga. Macam mana saya mencapai 1,000 dekat sana, atas bantuan seorang artis kita lah, kita panggil abang kat dia kan, Datuk Izlan ya. Datuk Izlan dia rajin. Jadi Datuk Izlan ni lah, dia share dengan kita. Dia kata apa tujuan TikTok ni wujud ya. Dia nak kita sesama kita ni share each other ataupun follow each other ya. Kita share sesama kita, kita berkawan ya. Kita berkawan dalam dalam TikTok ni. Dan sekarang ni yang lebih nampak lagi ataupun lebih jelas lagi kan, kita berniaga dalam TikTok live. Dan saya sendiri pun sedang belajar ya. Mudah ya kan. Bila mudah kita klik saja nak buang yang atas tu, kita termasuk. Tapi masih lagi saya dekat sini dengan anda. Alhamdulillah tak terganggu. Saya harap ada malam ni yang menjadi tetamu saya, anda boleh tulis dekat ruangan komen tu ya, jika anda ingin sama-sama dengan saya kita bersembang, berkenalan dan bercakap. Sembang Pillow Talk lah ya. Pembaru ni okey. Sebab kita cakap Pillow Talk adalah bantal. Ini bantal lama. Ini menunjukkan tahun lepas saya pernah pergi ke Cameron Highland. Kenangan kat sana. Apalah yang ada kat Cameron Highland tu biasanya memang ada ada strawberry. Jadi kenangan lah strawberry. Yang ini hadiah sebenarnya. Ni Pillow Talk. Jadi kita ni bercakap, ada pillow, ada bantal. Sebab Pillow Talk ni adalah berbual-bual sebelum tidur. Jadi saya ingin berbual-bual santai dengan anda. Inilah best kan, kita ni boleh berbual santai dekat sini, boleh berkenalan, dan sekejap lagi kita boleh shopping kan. Saya tak suka shopping. Saya memang bukan kaki shopping. Yang saya tak suka shopping tu dekat luar, tak minat. Kalau boleh orang lain belikan untuk saya tak apa. Tapi kalau saya sendiri malas untuk kan kalau dekat luar kan, dengan parkingnya, dengan orang ramai, dengan kalau kita nak pilih tu
masa untuk memilih barang yang kita nak kan. Kadang-kadang kalau tak ada barang, rasa macam masa lah. Dia tak semua orang suka shopping, tapi dekat sini kita boleh shopping sambil santai, sambil macam sekarang ni kan, peluk-peluk bantal, hujan-hujan, boleh shopping kan. Itulah yang banyak dilakukan terutamanya dekat sosial media ni. Yang paling popular sekarang adalah TikTok ya. Mungkin anda ramai yang tahu, yang paling popular sosial media yang paling hot sekarang ni adalah TikTok, yang paling ramai pengguna dia. Okey, baik, saya nampak sang pencinta dekat sana. Terima kasih kepada anda yang join. No. Tak masuk sekejap. Just on. Sebab tak dapat nak on dalam ni. Saya tak mahir macam mana nak gunakan laptop saya sendiri ya. Laptop ni laptop lama. Jadi tak pandai saya nak apa ni, nak linkkan dia. Jadi saya buat live ni memang tak ada muzik lah. Saya tak buat muzik latar. Saya tak mahir benda tu. Dan moderator saya pun tak mahir juga. Jadi bunyi hujan ni lah sebagai muzik kita kan. Saya nampak Cutie, Hema, Padma. Terima kasih kepada anda. Okey, kita ada lebih kurang 16 minit lah. Sebab saya mula pukul 90 minit tadi. 92 minit. Jadi setengah jam kita sembang-sembang santai. Ataupun saya yang bercakap dengan anda supaya anda merasa biasa dengan The Nisha Show ataupun live bersama Nisha ya. Kita akan adakan insya-Allah 15 episod sebulan. Tu mengikut waktu saya sendirilah. Normal ataupun biasanya saya letakkan masa pukul 9 malam. Tapi sekiranya saya senang, waktu siang saya buat macam siang tadi. Saya buat pukul 3 sebab yang mula-mula episod pertama tu saya nak letakkan barang dekat shop. Saya tak dapat letakkan semua yang saya sediakan ya. Kita kan sebelum live kita boleh sediakan barang ataupun apa ni, produk ya dalam shop tu. Kemudian tu terus share. Tetapi kali ni saya tak buat dah. Saya tak buat sebab sebelum ni yang pertama hanya 3 sahaja yang dibenarkan ataupun yang lepas. Mungkin sebab saya semula lama berhenti daripada episod pertama tu, kemudian baru mula balik. Jadi dia jadi zero balik kan. Jadi bermula semula. Kemudian tu yang kedua siang tadi, okey, saya cuba masukkan 7 jenis barang lepas. Maksudnya begitulah, kalau kita dah start konsisten, dia jadi apa ni, semula jadi makin apa baliklah. Normal seperti biasalah, boleh letakkan lebih banyak lagi dalam shop, boleh shopping banyak barang kan. Kan seronok kalau banyak kan, banyak barang yang ditawarkan. Kalau macam sikit-sikit tu macam tak puas lah kan. Okey, Nadia Aziz saya nampak dekat sana. Terima kasih kepada anda yang join. Okey, sekejap lagi saya akan masukkan pilihan sambil kita sembang ni, sambil saya bercakap. Saya akan masukkan okey, barang apa yang saya nak letak kali ni, yang saya dah sediakan dalam apa ni, sebelum live tu memang saya dah letakkan. Kita kalau biasa dengan live ya, anda pasti tahu ya, kita boleh bersedia untuk sehingga 100 jenis barang. Ini maksudnya kalau orang yang dah lama, yang dah biasa ya, boleh letak sehingga 100 barang. Maksudnya kita ready je, barang kat situ dah ada dalam list tu. Jadi saya akan pilih malam ni apa yang saya nak ambil daripada senarai yang ada tu. Saya akan add sambil-sambil ni. Sebab saya tunggu kawan saya tadi, dia boleh masuk lagi, mungkinlah belum bersedia lagi kan. Okey, secara rambang sajalah, ataupun saya sambung tadi, siang tadi saya tak habis tentang miracle sebab 7 barang saja kan. 7 barang saja. Malam ni saya ambil barang yang belum masuk lagi siang tadi. Produk yang tak ada siang tadi. Ada flash sale. Masih ada sale lagi ke? Ada cleansing miracle. Okey. Sunscreen yang tadi saya dah cerita, saya dah masukkan. Malam ni tak nak cerita tentang sunscreen dah. Saya nak cerita tentang
Gemstone. Gemstone. Serum gemstone dengan pencuci muka dia. Ataupun toner. Okey. Pencuci muka dia pun boleh. Tapi pencuci muka ni common sangat kan. Ramai sangat orang dah guna pencuci muka. Saya tak nak masukkan pencuci muka. Mungkinlah yang baru tu sebab saya pun tak guna lagi. Jadi tak seronok nak cerita produk yang kita tak guna kan. Baik saya cerita produk yang saya dah guna. Pencuci muka tu jenis sebab dah habis kat HQ tu yang saya tak masukkan. Bye Bye Makeup Remover ya, 100 ml. Ini miracle dah ada dah dalam stok sebab hari tu masa bermula dia lancarkan. Tak apalah, saya masukkan saja. Anda boleh cuba. Kalau saya tak cuba, anda boleh cuba kan. Saya boleh ceritalah macam mana jenis produk dia. Sebab dekat sini Miracle to You yang sediakan ada stok lagi 30 sebab dia pada hari pertama pelancaran tak sampai 24 jam habis stok dekat apps dia. Tapi masih lagi boleh didapati daripada ejen-ejen yang menawarkan melalui TikTok Shop. Jadi saya letakkan first sebab rutin kita mula-mula kita nak cuci muka. Sebelum ni saya guna cleansing milk. Cleansing milk RM9. Miracle Bye Bye Makeup Remover pun mula keluar 29, sekarang dah naik 39. Itu standard dia lah ya kalau jenis foam ataupun buih macam tu kan. Dia bukan murah lah, bukan sebab kita tak mudah nak jumpa kat pasaran. Jadi dia unik dan juga bahan-bahan dia tu bahan-bahan yang asli ya, terdiri daripada rose ya, jenis-jenis rose yang memberi kelembapan pada kulit. Saya boleh cerita je sebab produk dia, bahan-bahan dia tu saya tahu juga. Jadi boleh share dekat situ kan bahan-bahan asli dia, kenapa harga dia sampai 39. Tu bagi anda yang lebat dalam poket ya, bolehlah nak cuba yang mewah seperti itu, mewah dengan buih dan senang nak hilangkan makeup tebal. Okey. Serum dia, serum. Tadi saya cerita tentang serum apa ni kan? Brightening Booster Ampule. So malam ni saya cerita tentang serum cleanser. Serum cleanser dan juga serum original. Okey, saya klik saja kat sini. Kenapa dia kata serum cleanser kat sini ya? Sedangkan cleanser tu dalam bentuk pack cleanser tu. Saya nak tunjuk pun saya tak ada dekat sini. Sebab ada yang sama ya daripada pihak-pihak yang lain, ejen-ejen yang lain. Okey, ni baru facial cleanser dia. Dia daripada gemstone, daripada bahan gemstone tu. Ada dua produk, cleanser dengan serum dia tu. Saya pernah pakai cleanser dia dan juga serum dia. Serum dia saya masih simpan yang mula-mula dulu. Saya dapat daripada sebenarnya anak saudara saya lah memulakan perniagaan ni. Nanti saya cerita sekejap lagi, saya susun dulu. Lagi mungkin apa kita nak share malam ni sebab kita santai je kan malam ni, kita pillow talk, borak-borak je. Tadi saya dah masukkan apa, saya check balik. Toner kan. Saya tak nak letak barang yang sama. Ada kalau nak beli dua, tak apa, dah letak kan. Dah letak tu kita biarkan aja. Sebab ada yang boleh beli satu, mungkin ada yang nak beli dua sekali. Sebab kalau dah dua tu pastilah harga dia lebih murah. Pencuci muka dia ada dua jenis. And then cleanser, cleanser pencuci muka sama lah kan. Serum pun ada dua jenis juga dalam Miracle. Yang tadi saya dah cerita satu. Malam ni saya cerita yang seterusnya. Okey, saya nak cuba masukkan apa lagi sementara tu. Okey, saya cuba tengok madu ataupun aloe vera, aloe propolis cream. Kalau ada aloe propolis cream, aloe yang tadi saya tengok ada.
Boleh propolis cream. Alright, ada dekat sini packaging baru. Yang saya ada ni packaging lama. Elo scrub. Okey, berapa dah situ? Elo moist ni yang paling murah. Saya tak boleh tinggal lah Elo ni. Kena share juga. Nak share juga. Okey, satu lagi Vaseline. Alright. Atau mungkin beberapa. Saya nak try beberapa produk sambil saya buat live siang tadi ya. Saya dapat invitation daripada satu syarikat ni ya, satu pasar raya apa kat sini. Pasar raya yang menjual grocery ataupun barangan dapur. Jadi dia invite saya untuk jadi host untuk live stream. Saya tak tahu macam mana caranya. Jadi itu baru lagi. Cuma saya dah masukkan produk tu sebab saya nak tahu produk apa kan. Nanti saya cuba masukkan beberapa daripada syarikat yang berkenaan. Apa yang saya sebut tadi ya? Apa yang saya klik tu tak masuk. Saya kena tengok apa nama syarikat tu kan. Okey, itu kemudian. Sebab malam ni pun saya akan mungkin 1 jam juga. Mungkin 1 jam juga. Malam ni sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi ada 9. Kalau dah masuk kali ketiga, so konsisten untuk live kan. Semalam kita buat live, siang tadi kita buat live. Dah boleh tambah dah 9 produk dah sekarang dah masuk dalam ni. Saya pernah sebelum ni sehingga 27 produk saya share dekat TikTok live. Saya pun tak ingat berapa kali kita buat live baru boleh masuk sebanyak itu kan. Saya tak perasan. Saya ingatkan macam bila kita masukkan aja terus boleh dapat banyak-banyak kan. Tak pasti. Bila kali ni first buat boleh 3 saja. Maksudnya saya faham lah tu yang kalau kita tak konsisten ya, mula-mula kena start kecil-kecil dulu. Kemudian baru boleh masukkan banyak-banyak. Sebab saya dah biasa tengok anak saya sebagai influencer, dia masukkan banyak sampai 30 lebih macam tu. Sambil-sambil tu dia sempat masukkan produk sendiri, produk santai yang dimasak kat rumah kan, biskut-biskut pun boleh. Jadi banyak boleh masuk. Itu konsisten tu, kerja setiap hari. Kalau dia pernah cuti pun 2 minggu lepas kami sama-sama bercuti. Family matters lah kan. Bercuti 3 hari kemudian dia sambung balik seperti biasa. Tu 3 hari saja kan. Macam saya cuti lama. Okey. Terima kasih pada anda join. Saya nampak nama anda dekat sana. Saya belum lagi. Sebab shop tu kalau kosong rasa macam belum pin kan. Saya buat yang mudah dulu. Benda yang paling atas saya pin dulu. So saya nampak semasa saya live ada barang dekat shop saya tu. Ada barang dekat Nisha Mall. Saya namakan TikTok shop saya sebagai Nisha Mall ya, sebab bila saya tengok banyak produk boleh masuk, saya just masukkan mana-mana yang saya suka kan. Sampailah TikTok stop, dia kata dah banyak kan, dah cukup kat situ. Maksudnya mestilah ada had dia. Cuma saya tak tahu had tu berapa jumlah dia. Saya masih lagi tak mahir berapa jumlah barang yang boleh dimasukkan. Tapi bila saya nak masuk barang yang baru, saya kena delete lah, atau saya kena check balik apa yang dah habis, produk apa yang dah habis kan. Itu yang kita nak masukkan barang yang baru. Macam tadi saya kata siang tadi saya dapat peluang ataupun ada mungkin yang saya nak buat host bagi satu-satu produk kan, host untuk live stream. Saya belum lagi cuba buat host menjadi host kepada satu produk grocery ni kan penting kan, memang benda yang kita guna hari-hari. We will see, kita tunggu dan lihat. Okey, terima kasih kepada Melati Putih. Sekarang dah pukul 9.28, masih lagi di bawah tajuk Pillow Talk ya. Hujan-hujan ni ramai yang bila tak bekerja mestilah kita nak berehat, cuti kan. Saya teringat masa saya kerja muda-muda dulu, memang seronok sangat bila balik tu. Itulah waktu yang paling seronok, tak sabar dan memang setiap kali nak balik, waktu nak balik tu
Masa saya kerja tu dekat KL office hour, kerja bagai admin. Sebelum pukul 5 tu memang excited nak habiskan kerja cepat-cepat, nak balik kan. Memang setiap hari macam tu kan kerja. Jadi bila dah alami sekarang bekerja sendiri dekat rumah, kita rasa seronok sebab apa tau? Assalamualaikum, terima kasih Melati Putih. Saya nampak senyuman anda dekat sana. Jadi kan bila kita bekerja sendiri macam ni di rumah kan, kita macam tidak bekerja tau. Macam saya lah boleh pula lepak-lepak dengan harimau saya ni kan, harimau jadian saya ni. Ibu dan anak. Ini kegemaran saya ni. Ini ada foreigner lah ya, pernah tinggal dekat Malaysia, orang US. Jadi bila dia nak berpindah balik US, dah habis kontrak dia dekat Malaysia, dia bagi hadiah. Masa tu anak saya kecil-kecil lagi semua ya, yang sulung masa tu 12, sekarang dah 20, 30, nak masuk 30 dah umur dia. Dah lama lah. Jadi harimau ni saya punya. Yang lain tu saya tak kisahlah anak saya nak apa, tapi harimau ni memang saya paling suka. Tak dapat nak bela yang hidup, bela lah yang mati macam ni kan, tapi boleh peluk-peluk. Okey. Mungkinlah kalau anda dekat sana nak share dengan saya apakah soft toy kegemaran anda yang anda mungkin tak boleh lupa sebelum tidur, ataupun mungkin ada bantal busuk anda ke kan. Saya bukan jenis orang yang bantal busuk, dan anak-anak saya pun nasib baik dah tak ada juga bantal busuk. Tapi saya teringat pula masa saya mula kahwin dulu, tuan rumah saya menyewa masa tu. Tuan rumah saya ni dia ada banyak rumah sewa dalam pagar dia tu, dalam kawasan rumah dia tu. Jadi masa tu masing-masing yang duduk semua muda-muda kan, ada baru anak seorang masing-masing, ada yang dah anak dah ramai jugalah. Tapi yang anak seorang tu geng dengan saya lah kan. Anak kita pun beza sebulan je. Cuma yang saya teringat tu kelakar dia tu, anak dia bergantung dengan bantal busuk ya. Bila kita cerita tentang pillow talk ni kan, sambil kita santai-santai nak tidur ni, mesti ada yang sukakan sesuatu, benda-benda yang menjadikan dia comfortable ataupun selesa sebelum tidur kan. Ada orang dia macam yang saya cerita kawan saya tadilah, kawan dia, anak dia sebaik dengan anak saya, beza sebulan je. Anak saya lahir bulan 9, dia lahir bulan 8. Dia tua sikit. Tapi dia bergantung dengan bantal dia, bantal busuk dia, sampaikan masa nak balik kampung pun bantal tu hilang, tak ada kan. Mesti kena ada juga. Itu yang jadi kelakar, sebab orang yang dah terbiasa, ataupun kanak-kanak, orang dewasa pun ada kan, yang tak boleh nak berpisah dengan kita nak sebut benda ni, benda kesayangan ni, bantal ke. Kalau orang kita faham bantal busuk. Orang putih pun ada. Saya ada tengok sebelum ni post ada orang Inggeris kan, dia dah besar, dia cerita pasal, dia tunjuk gambar, maknanya dia berkongsi lah dia punya pengalaman tu. Orang lain ada selimut yang dah koyak, dah besar koyak lah kan, bantal tu dah lama, selimut tu dah lusuh kan. Sampai kena buang, dia ambil balik. Dia cerita yang orang sekali dia sendiri, dia tunjuk selimut dia dah lagi hancur, dah hancur sangat dah selimut tu. Jadi benda tu jadi kelakar lah kan, bila orang share something. Kita tak rajin nak tengok orang Inggeris macam tu, orang putih macam tu. Yang kita tahu orang kita je kan ada selimut. Mungkinlah anak saya anak yang nombor 5, sebab masa tu saya dah divorce dan saya sibuk college dan kerja pada masa yang sama. Jadi anak nombor 5 ni dia dia ada selimut dia. Mujurlah selimut tu tidak sampai menjadi masalah kepada dia bila dia masuk asrama kan. Dia memang dia masa tu dia bergantung dengan selimut dia. Dia suka ada selimut dia sebagai teman dia, ataupun yang menjadikan dia selesa kan. Mungkin kalau anda ada pengalaman anda nak kongsikan, boleh juga tulis dekat ruangan komen ya. Kita dah pukul 9.32. Mungkin ada lagi, kalau ada seminit 2 anda nak share apa yang mungkin menjadi mungkin bantal peluk ke kan. Bantal peluk tu macam biasa, tapi orang yang tak boleh tinggal, sesuatu yang menjadikan dia selesa sebelum tidur. Ada tak anda dekat sini yang jadi yang mungkin ada bantal busuk, yang sampai mungkin dah kahwin ada bantal busuk tu kan, sampai tak boleh berkongsi dengan anak dia sebab itu dia punya. Ada yang macam tu kan. Saya nampak nama baru yang mungkin followers baru saya kan, Nasimah KS saya nampak kat situ. Terima kasih kepada anda yang join. 9.33. Okey, baiklah.
Tak ada dekat sini rupanya orang yang ada bantal busuk kan. Jadi dia tak tulis. Kalau ada mesti ada tulis kan. Okey, saya akan pergi kepada shopping. Terima kasih, pumpkin orange. Alright. Saya dah pinkan ya. Produk pertama, Vaseline Pure Petroleum Jelly. Saya cuma nak membanyakkan saja dekat sini. Saya nak tengok banyak mana yang boleh masuk. Dan spontan juga saya pilih ya. Produk pertama Vaseline. Vaseline ni bagi anda yang suka pergi Watson ke kan. Kita boleh sebut ke kedai-kedai macam tu? Kedai-kedai drugstore macam tu. Takut saya tak boleh sebut pula kan platform-platform lain ataupun kedai-kedai yang di luar kan. Okey, secara ringkasnya lah, kalau kita nak beli pelembap untuk bibir, mungkin kan Vaseline biasanya untuk bibir yang lembap, ataupun ada juga yang untuk hacks ni dia banyak kegunaan lain ataupun untuk masalah kulit mereka, kulit tapak kaki ke kan, menggunakan Vaseline. Dan Vaseline ni dah lama, masa saya kecil dulu pun dah ada. Antara Vaseline adalah jenama tertua ya bagi pelembap. Ada sekarang dah lebih banyak lagi dah, ada lotion kan, tapi Vaseline ni tetap yang dah lama dah. Mula-mula dulu yang putih tu saja, petroleum jelly yang warna putih saja. Sekarang ni dah ada warna pink kan, warna apa tu kat situ, tapi dekat situ cuma warna biru dan hijau. Jika anda berminat nak dapatkan Vaseline Pure Petroleum Jelly original dia ada Elo-Soothing 50 apa tu. Jadi anda boleh dapatkan dekat situ. Okey, saya nak berpindah sebab saya buat hanya 1 jam saja. Saya akan berpindah kepada yang seterusnya adalah okey, saya pinkan kat situ. Jomtom Jensen Soothing Aloe Vera Moisturizer. Murah sangat. Yang ada dekat saya yang biasa punya, yang ada dekat situ warna pink dengan warna hijau kan. Ini dekat tangan saya, memang saya suka sangat. Saya ni pantang ada aloe vera dekat rumah. Saya suka adun, campurkan, masukkan dalam bika macam ni. Kalau nak banyak, saya buatlah besar. Saya suka buat DIY ataupun produk saya sendiri. Saya pernah buat untuk Nisha Beauty saya sendiri, tapi saya tak belum lagi saya publish sebagai jenama Nisha Beauty. Sebab saya nak bagi peluang kepada anda yang nak berniaga. Anda boleh menggunakan idea-idea Nisha Beauty yang kita sudah sedia ada. Yang ada base dia memang suka letak aloe vera. Saya suka letak aloe vera. Ini kalau nak beli kecil-kecil macam ni untuk saya test dululah. Cuba nak buat dulu kan, try and error. Kemudian kalau dah menjadi ataupun dah sesuai, saya dah cuba sendiri, saya tengok macam kesan dia bagus kan. Saya akan berkongsi dengan rakan saya yang merupakan pemilik kilang kosmetik. 2 kilang kosmetik di satu di Rawang, satu lagi dekat Tawau. Dia dah buat kat Tawau tu dalam setahun ya. Pejam celik setahun juga. Kemudian dia rasa tak sempat sebab jarak antara Rawang nak pergi ke Tawau tu jauh. Jadi dia duduk dekat Tawau. Kemudian dia rasa macam masa tu ya, dia tak terbuat sebab pengilang banyak orang buat ya. Satu lagi orang Sabah ni cukup pandai berniaga, dan Sabah pun sebuah negeri yang besar kan. Dan dia terpaksa lepaskan. Maksudnya menjual saham dia lah, bahagian saham dia masih lagi dia punya, tapi berkongsi dengan orang lain. Cuma dia tidak melibatkan diri secara 100% lah. Cuma kalau anda ingin buat macam saya katakan tadi, ingin buat produk sendiri dengan idea daripada Nisha Beauty yang kita pernah adakan, sebab saya pernah jual kepada customer loyal saya yang biasa dengan saya. Kita jual secara sebab sebelum ni saya guna platform lain kan, tak ada lagi TikTok Shop ni. Jadi bagi penggemar gaharu, sebab semua produk saya ada gaharu. Untuk beauty pun ada gaharu, sebab saya sukakan kelainan, dan juga sebenarnya gaharu ni sendiri banyak dia punya khasiat dia kan, banyak kelebihan dia. Sampai ada kajian di universiti di, saya lupa dah nama universiti tu, sebab saya spontan saja, apa saja yang saya ingat kan, just sampaikan secara spontan saja. Yang mengkaji tentang gaharu, kebaikan gaharu tu, daripada pucuk gaharu tu yang dijadikan dijadikan
teh ataupun teh hijau, teh hijau terbaik sebenarnya adalah daripada gaharu. Yang kita banyak minum tu teh tu kebanyakannya daripada teh luar, bukan teh hijau, bukan daripada gaharu. Kalau teh gaharu tu teh yang direndam dalam air panas kan, bukan dalam bentuk serbuk tu. Sebenarnya banyak lagi sebab kos dia mahal kan, bahan ni agak mahal. Jadi belum ada lagi lah, saya tak jumpa lagi lah teh hijau yang siap dalam bentuk serbuk ya, yang dijadikan teh hijau, minuman untuk orang ramai kan. Padahal khasiat dia sangat tinggi dekat situ sehingga boleh membunuh sel-sel kanser dan banyak lagi lah khasiat-khasiat lain. Sebab dia ada bahan-bahan yang yang tidak ada, yang tidak ada tanin, yang tidak ada dalam teh-teh lain yang mempunyai banyak khasiat. Itu kemudian dah saya akan cerita, sebab malam ni saya akan share kepada anda tentang produk-produk yang saya tawarkan kat sini. Jadi saya dah pin aloe vera tadi kan. Aloe vera yang sangat murah, RM2.56 sahaja. Anda boleh beli lebih. Anda sendiri anda boleh adunkan sebenarnya ya. Kita pakai moisturize ataupun kita macam anda yang suka nak guna, kadang-kadang kita guna pelembap mahal, kita sayang kan. Boleh masukkan dalam mangkuk macam ni kan. Aloe vera tu masuk dalam ni, kemudian tu campur dengan pelembap kita yang kita beli dengan harga-harga kayangan tu kan, kita adun dan kita pakai dekat kulit muka kita. Jadi menjimatkan, boleh jimat lah. Sebab kita dah pakai pelembap. Sebenarnya kan kita jangan ikut 100% ya rutin tu. Maksudnya macam kalau dia kata pakai banyak ni, kadang-kadang tak perlu pun. Kalau kita tidak mempunyai masalah kulit yang teruk, tak perlu pun. Kita cuma perlukan skin food. Dalam aloe vera tu sendiri dia dah banyak skin food. Jadi kita campur saja dengan moisturize kita yang dah ada tu. Itu sebab macam saya sendiri, saya suka sangat aloe vera ni. Kalau boleh nak sentiasa ada. Kalau banyak dalam simpanan saya, macam-macam lah saya buat untuk diri saya sendiri. Okay, next. Saya cerita ringkas saja ya tentang Aloe Scrub sebab tak ada dekat tangan saya. Kalau Aloe Propolis Cream ni ada. Itu sekejap lagi saya cerita sikit tentang Aloe Scrub. Seperti biasalah ya, kalau bahan-bahan yang dalam satu tube tu, dia bukan hanya aloe vera sahaja, dia mesti ada herba-herba yang lain. Yang bagus ya untuk scrub ni, apa yang sesuai untuk kulit kita. Scrub jenis-jenis yang lembut ya, bukan jenis scrub yang bahan-bahan tu kasar. Macam ada setengah doktor dia kata jangan pakai scrub kopi. Kopi kan kasar kan, kopi kampung tu. Tetapi kalau jenis kopi yang halus, yang dikisar sangat halus, jadi dia tidak melukakan. Kita tak perasan ya. Kulit kita ada 7 lapis, tapi kalau kita menjadikan kulit kita stres. Kulit kita sebenarnya boleh stres kalau kita nak sangat nak bersih sangat kulit kita tu sampai pakai mask kopi yang kasar tu. Kadang-kadang kita rasa macam tak kisah, pedih sikit-sikit je. Sebenarnya pedih sebab kasar daripada serbuk kopi tu sendiri. Jadi yang tu yang doktor tahunya doktor pakai kulit dia tak benarkan, sebab kita nak membersihkan kulit tetapi kita merosakkan lapisan yang paling luar, paling atas tu kan. Ataupun macam contohlah ya, ada masalah jeragat kan, kita nampak macam jeragat tu ada dah nipis, dah geram kan, jeragat tu tak hilang-hilang. Jadi scrub tu sampai kasar dengan kulit. Itu sebenarnya cara tu salah. Kena sabar. Sebenarnya kalau kita nak scrub kulit kita, nak bersihkan kulit, memang kena cara lembut ya, sebab kulit kita tumbuh pun dengan cara lembut, bukannya dia tiba-tiba keluar menyakitkan kita, tidak. Kita buat dari cara semula jadi. Terutamanya berlaku pada kita waktu kita tidur tu kan, antara pukul 11 hingga pukul 2 adalah waktu pesat kulit kita membina semula. Jadi mengeluarkan kulit mati dan menyerap khasiat-khasiat kalau kita letak pelembap pada kulit kita. Jadi waktu itulah, antara pukul 11 hingga pukul 2 pagi tu, waktu itulah kulit kita giat untuk menerima ataupun menyerap lembapan ataupun moisturize ya yang kita pakai, dan juga membina sel-sel baru kulit kita tu. Itulah kalau kita tak buang kan, jadi macam mana yang sel-sel baru tu nak keluar kan. Itu yang jadi macam-macam masalah. Okey, terima kasih warisan Tok Pah
Farm ya. Saya rasa saya pernah nampak beberapa kali juga nama ni. Terima kasih kepada anda yang join. Anda boleh juga kalau ingin bercakap dengan saya. Sebenarnya masa kita tak banyak dah ya. Ingin bercakap dengan saya boleh tulis dekat ruangan komen jika ingin jadi tetamu saya, ataupun boleh alert lah untuk yang akan datang mengikut tajuk-tajuk yang kita sediakan. Macam contoh saya akan sebelum ni kita buat dia ada hari-hari tertentu kita buat tentang mental health ya. Jadi saya kongsikan daripada apa yang saya dapat daripada doktor-doktor yang bertauliah, doktor-doktor yang pakar mengenai mental health ya. Itu akan datang lah. Itulah maksudnya kalau macam anda dah biasa mengikuti The Nisha Show, jadi kita ada pengisian. Kita ada pengisian setengah jam pertama, kita ada pengisian tentang beberapa lah manfaat macam ni. Contohnya macam kita sembang santai tentang pillow talk tadi kan. Kemudian tu kita muhasabah jugalah, muhasabah diri sebelum tidur kan. Apa mungkin kita buat salah apa siang kan. Kita buat salah dengan keluarga kita ke, dengan pasangan kita ke, ataupun kita nak buat apa untuk esok, rancangan untuk esok. Itulah sebenarnya penting sebenarnya kalau kita merancang awal. Okey, saya sambung balik. Saya sambung seterusnya. Untuk anda, saya pinkan sebab tadi saya cerita tentang aloe scrub, aloe vera dalam untuk scrub ya, untuk scrub kulit. Siang tadi saya cerita tentang cuci muka ada dalam kotak, saya tak keluarkan sebab saya tak ada dalam ni ya, tak ada dalam TikTok Shop, jadi saya tak keluarkan lagi lah. Okey, next adalah aloe propolis cream ya. Kalau tengok harga dia memang harga-harga kayangan. Jangan rasa risau ya. Ini kalau bagi anda yang biasa menggunakan produk-produk kayangan ni, tak kisahlah dengan harga-harga tu kan. Tapi saya boleh kongsikan manfaat dia. Okey. Sudahlah dengan bantal dengan apa ni pillow talk kita tu. Okay, kita dah pergi kepada shopping kan. Aloe propolis cream yang ada dekat tangan saya adalah packing lama. Yang ada dekat situ adalah packing baru. Saya nampak Cik Muhammad Rasidi join. Terima kasih Cik Muhammad Rasidi. Saya selalu tengok Cik Muhammad Rasidi komen ya, rajin komen, like. Terima kasih. Terima kasih sangat. Kita dalam ni sebagai kawan ya. Semua bukan setakat followers. Kalau saya follow anda follow saya, kita berkawan lah kan. Kita sebagai kawan. Okey, jadi saya teruskan. Next adalah aloe propolis cream. Ini memang saya suka guna untuk kulit saya sendiri kalau mengalami alahan. Masa mula dulu saya beli sebab saya tahu faedah. Kita belajar lah kan. Mula-mula saya nak menjual tu saya mesti pilih produk dia dulu. Jadi propolis ni adalah jenis madu ya. Madu propolis ni adalah lilin lebah yang terdapat dalam sarang lebah tu yang mempunyai peranan membunuh kuman. Macam lebah ni macam mana ya, dia mendapat madu tu, kemudian dia sediakan madu, tetapi ada lilin ya, Allah jadikan cantik. Ada lilin dia yang dinamakan propolis ni yang membunuh kuman ya, jadi melindungi madu tu sendiri. Jadi berfaedah untuk kita. Kan ada dalam Quran kan surah lebah kan, mengenai lebah. Jadi lebah ni memang banyak manfaat untuk kita. Beberapa jenis madu dia yang kita biasa nampak yang warna coklat kan, ada yang warna putih. Paling mahal sekali warna putih dengan warna putih tu paling mahal, royal jelly tu yang hanya menjadi makanan kepada ratu lebah, dan boleh juga menjadi ratu manusia, makanan ratu manusia sebab saya pernah ambil juga satu botol masa tu, masih lagi harga dia RM99. Untuk dalaman wanita, untuk luaran, untuk kulit semua kan. Untuk bagus sangatlah madu ni, dan specialist dia royal jelly tu lah untuk untuk wanita kan, untuk isteri, untuk ibu-ibu kita ke kan. Jadi propolis tadi ni untuk kulit kita, ini dari segi luaran, untuk kegunaan luaran. Produk ni sangat popular sebenarnya masa ketika pandemik ya, sebab boleh menyerang ataupun boleh melawan COVID itu sendiri. Dan ada rakan-rakan saya yang yang sembuh, yang sampai stage 4. Jadi dia ambil produk ni, produk yang dia sebenarnya ada dalam bentuk tablet. Saya tak dapat nak share sebab tak ada dalam TikTok Shop, jadi saya boleh cerita sahaja. Saya sendiri pun saya dah pernah amalkan kapsul dia propolis. Memang harga dia harga kayangan, tapi sangat-sangat bermanfaat.
baik untuk diri kita kan. Kalau kita sihat luaran dalaman ya, insya-Allah sihat jugalah pemikiran kita kan, sihatlah perjalanan hidup kita juga kan, sebab kita dah jaga sekaliannya. Jadi macam saya bagi dekat anak saya guna masa kulit dia break up hari tu, sibuk kerja tak sempat nak jaga sampai naik jerawat kan. Jadi propolis cream ni dia membunuh kuman-kuman dekat muka, boleh juga untuk bahagian lain kan, kulit-kulit kita yang lain kalau ada mungkin sesuatu yang merosakkan kulit kan. Jadi propolis ni lah dia berperanan untuk membunuh kuman, aloe vera pula melembabkan dan memberi khasiat kepada kulit kita. Saya tak tahu pula sana. Anda boleh tulis ya, boleh komen. Maafkan saya tak dapat nak apa ni, nak jemput anda dekat situ. Masa kita pun dah tak banyak dan juga saya tak tahu siapa yang, kadang-kadang ada orang dia main klik je ya. Sebab kali ni saya agak particular untuk menjemput tetamu untuk The Nisha Show, sebab saya nak yang betul-betul ikut tajuk saya, bukan sekadar macam yang sebelum ni ada yang setakat apa, mula-mula tak kisahlah, kita lepas saja kan untuk permulaan, untuk try and error. Tapi kali ini saya fokus, sebab sekarang ni kita tengah shopping. Saya fokus kepada anda yang fasih berbahasa Melayu. Maksudnya orang kita lah, tak kisahlah orang yang berbahasa Melayu dengan baik lah. Sebab itulah tujuan The Nisha Show kan, rancangan bual bicara. Kalau kita tak dapat nak bercakap dengan baik dalam bahasa Melayu, macam mana kita nak berbual dan berbicara kan. Okey, saya nampak Mak Teh join kat sana. Terima kasih. Saya rasa kalau macam dapat orang-orang lama juga kan akan datang. Kali ni kita tak sempat sebab ada beberapa minit je lagi. Sebab saya nak teruskan dengan shopping kita kan. Mungkin akan datang kalau Mak Teh join lagi kan. Kita di bawah tajuk beauty healthy happy skin ni, boleh berkongsi info ataupun pengalaman anda, ataupun kalau orang-orang lama kan. Orang lama ni banyak dia punya pepatah petitih, dia punya adat-adat dia yang sebenarnya semua menjaga kita kan. Okey, baik. Next ya. Next kita dah pergi kepada propolis cream ni, kita pergi kepada Miracle. Kita mula dengan pencuci muka dia. Okay, saya pin cleansing milk makeup. Saya kena carilah cleansing botol yang terawal saya. Ini pun sebab anak saudara yang mula-mula buat perniagaan ni. Jadi masa mula-mula dia nak menarik kita kan. Dia bagi dulu free kan. Free kegunaan dia. Jadi macam saya dengan anak sulung saya tengok je kan. Anak saya pas dekat saya. Dia jenis kulit dia pempayah juga nak terima apa saja, ataupun minta maaf lah, kadang-kadang kita fikir macam produk tempatan ni kurang berkesan bagi, ataupun menakutkan bagi orang yang ada masalah kulit sensitif. Menakutkanlah. Kalau macam saya pun, saya bukan mudah-mudah nak guna macam tu je kan. Jadi bila dah study tentang Miracle, study botol saja ya. Mula-mula saya tengok pada botol ni masih ada sikit lagi, sengaja saya simpan. Memang dia warna putih macam susu, bukan susu. Tulis kat sini luxury cleansing milk kan. Bunyi dia luxury cleansing milk, bunyi dia macam mewah aja. Okey, try pakai. Sampailah nak ambil satu botol, tapi jangan haraplah masa tu nak jadi ejen. Sehinggalah itu tahun 2000, mula-mula dulu tahun 2000. Sekarang kita tahun 2023, jadi masa tu tahun 2021. Mula-mula saya, anak saya yang sulung tu kan, mula-mula kami kenal dengan Miracle ni. Dan ini juga yang mula-mula. Sampai dia tak ingat bila saya share, saya pernah buat live sebelum ni, saya share, dia nampak saya naikkan dekat post, dia kata dapat dekat mana kan. Sebab selepas pada tu, tahun yang berikutnya, iaitu tahun lepas, dia buat perniagaan Miracle ni secara tumpuan 100% ya, sebab ada target-target yang bermanfaat lah yang Miracle tawarkan. Jadi masa tu ke-5 anak saya join ya. Termasuk saya sendiri dengan anak sulung. Maksudnya anak sulung saya start. Jadi dia encourage kita orang pun makan masa juga. Saya pun jadi susah juga sebab saya dah dengan Forever tadi ni. Produk Forever ni daripada Disember tahun 1997. Bayangkan, bukan mudah kalau dah lama dengan satu-satu nak bertukar kepada yang lain. Memang susah. Sebab kita dah guna pun produk
tengoklah harga satu-satu berapa kan. Dah tahu manfaat dia macam mana kan. Dah rasa macam mana seronoknya kan untuk kita pakai dekat kulit, dengan bau dia, dengan rasa dia, kesan dia kan. Memang kita pakai terlebih ke, kita pakai kurang ke, dia tetap lembut pada kulit. Ada produk yang bila kita pakai terlebih dia jadi melekit-lekit, dia jadi tak selesa, dia jadi macam berketul-ketul bila kita nak ratakan. Jadi tak best lah yang tu kan. Itu yang bila ada produk baru tu macam nantilah. Itulah jadi nanti berbulan-bulan sampai bertahun kan. Tapi bagus juga. Bila jadi setahun pengalaman tu dah ada. Bila dah pengalaman tu dah ada, jadi anak saya ni dia buat tahun lepas tu dia target tu memang gila-gila lah dengan geng dia, persatuan dia ya. Anak saya ni dia berpersatuan dengan persatuan masa tu belum lagi sebagai pemaisuri kita, tuanku pemaisuri kita, persatuan WI ya, WI. Tu saya dah jumpa persatuan ni masa saya mula kahwin dulu. Tak sangka pula tiba-tiba anak kita yang sulung pula. Itu yang mula-mula dia dapat buat dengan berkesan. Miracle ni pengaruh rakan-rakan dan juga dia sendiri ada kebolehan ataupun kelebihan dia ya dalam marketing tu. Itulah dia kelebihan dia, kawan-kawan, persatuan dan juga kebolehan dia bila dia dah percaya pada satu-satu produk tu, dia boleh buat ya all out sampai masa tu buat dalam live sahaja ya, satu malam live saja berapa ribu dia boleh dapat satu malam tu, satu malam sahaja kan. Itu anda boleh tengok, anda saya jemput anda untuk follow dan juga ikuti live anak saya Nashke anda boleh, kalau anda pernah tengok mungkin singgah-singgah FYP live dia ke, itulah bermula dengan dengan Miracle. Kemudian tu bila banyak tawaran-tawaran daripada founder-founder lain kan, jadi dia campur-campur lah buat. Miracle dia buat sebab lebih baik kita bila dah jadi influencer ni, jadi boleh memilih apa yang lebih mudah. Dah tak sempat dah nak packing sendiri, tak sempat dah nak post kan. Lebih baik ambil yang mudah, yang orang tawarkan berapa kan, sekian-sekian masa tu, macam nak marketkan tu berapa dibayar untuk produk tersebut kan. Jadi itu yang jadi dia banyak lagi aktiviti perniagaan yang lain ya dalam TikTok live dia. Sebab banyak founder-founder yang menawarkan yang lumayan ya, ataupun yang lebih baik, yang memudahkan. Sebab tak perlu nak pening kepala lah nak menyediakan produk, ataupun ini bagi yang baru ataupun yang nak berehat daripada kerja-kerja penyediaan produk, kemudian tu nak packing dia daripada A to Z lah, daripada penyediaan produk sampai produk tu menjadi kan, sampai produk tu dimarketkan, kerja banyak lah. Jadi bila kita dekat TikTok Shop ni, kita marketkan saja. Macam sekarang ni saya berkongsi dengan anda, bukan saya yang packing, yang berkenaan ni yang packing. Jadi saya pergi kepada next. Tadi saya cerita tentang apa yang saya pin tadi tu. Mana dia yang saya pin tadi ya? Okey, cleansing milk tadi kan. Okey, kita pergi kepada, ada 3 pencuci muka dekat sini daripada Miracle. Miracle sekarang ada 3 pencuci muka. First kali cleansing milk ni, itu yang tertua lah, yang first kali lah. Kemudian yang kedua ni di bawah Gemstone. Gemstone ni teknologi pertama dekat Malaysia ni dalam Miracle sahaja. Dekat Gemstone memang sedap pencuci muka ni. Tapi dekat sini dia tak ada yang satu sahaja, dia sekali dengan serum dia. Dia dua-dua ada Gemstone dekat pencuci muka dia. Dengan yang bekas ni kan, yang besar punya ni saya dah terbuka dah dia punya bekas, sebab saya nak tengok packaging dalam dia. Yang kecil ni macam ni, yang ni untuk travel kan. Dekat sini tak ada yang untuk travel punya. Saya pinkan yang bentuk packing besar. Anda boleh cuba kat situ. Setakat ni saya tak dengar pula orang yang saya pin dulu. Saya tak dengar lagi orang yang ada masalah ataupun allergic kepada produk ni. Saya belum lagi jumpa. Mungkin pengalaman saya tak cukup lagi, jadi saya tak tahu. Mungkin ada orang yang alah kepada Gemstone kan dalam facial cleanser. Sekarang saya cerita tentang facial cleanser dulu. Facial cleanser Miracle ni.
Melainkan kalau orang ada jeragat, orang ada jerawat kan, yang pakai dalam masa yang panjang mengikut jenis jeragat tersebut, mengikut ketebalan jeragat. Jadi ada yang betul-betul dah clean, yang langsung macam kita rasa macam kita tengok dia macam tak pernah ada jeragat langsung. Itulah berkesan ya, produk dalam apa ni, Gemstone tadi ni, Gemstone pencuci muka dengan serum dia ni, pakai sekali lah. Apa ni, sebab bahan-bahan dia, di antaranya adalah vitamin C daripada buah kakadu plum yang mengandungi vitamin C 100 kali ganda daripada buah oren. Kan tinggi tu kan, 100 kali vitamin C. Itulah khasiat dia, vitamin C itulah yang boleh mencerahkan kulit kita dan mencerahkan jeragat. Saya sendiri pun sebenarnya pernah ada jeragat yang tebal jugalah. Tebal lah bagi saya sebab sepatutnya kulit kita tak ada jeragat. Jadi bila ada tu berbeza warna kulit dengan jeragat tu bagi saya tebal lah. Sekarang dia dah tak perasan dah. Kalau nak tengok kat sini pun memang tak nampak dah kan. Sebenarnya saya pernah ada jeragat masa umur saya 40. Sekarang umur saya dah 52. Okay, next tadi saya dah cerita tentang pencuci muka Gemstone. Kemudian dia serum dia. Saya pinkan serum dia. Ada yang di sini serum, kalau nak beli satu saja RM79. Kalau nak, saya terus pergi kedua lah ya. Sebab dia sama je, cuma bezanya satu ataupun dua. Kalau dua harga dia 118, kalau satu 79. Jadi jimat lah dekat situ kan. Okey, saya nampak ada beberapa juga yang join, terima kasih ya. Nampak nama-nama laju je kat bawah tu. Mungkin anda pengguna Miracle ataupun anda yang belum lagi kenal Miracle, anda boleh berkenalan lah dengan produk-produk Miracle ya. Jadi untuk serum ni tadi, macam saya katakan tadi, pencuci muka dia dengan serum bagus sangat untuk terutamanya bagi kulit yang bermasalah seperti ada jeragat ke jerawat ke. Dia boleh mencerahkan kulit dan mencerahkan jeragat tu, menipiskan dan menghilangkan sampai hilang. Memang ada bukti-bukti dia. Anda boleh sebenarnya pergi ke laman Miracle ataupun pergi kepada TikTok Miracle. Banyak dekat situ, terlalu banyaklah orang share tentang kulit-kulit masing-masing. Jadi memang kalau saya suka cerita yang benda-benda berkesan dan saya sendiri dah alami. Jadi kita cerita yang fakta lah, benda-benda yang nyata kan. Okay, next, kalau anda berminat kat situ, anda boleh klik kat situ. Kemudian ada lagi, saya katakan tadi ada 3 jenis cuci muka yang ada di dalam Miracle. Yang terbaru, saya pinkan juga Miracle Bye Bye Makeup Remover. Okay, sekarang ni dah harga RM39, 100 ml tapi dalam bentuk dalam bentuk foam ya, ataupun buih. Nantilah lain kali kalau ada rezeki, saya boleh tunjukkan, sebab sekarang pun dah pukul 10, dah dekat 1 jam dah. Saya boleh ceritakan ya, sebelum ni saya pernah beli jenama lain semasa saya travel ke utara tanah air kan. Dan saya beli beberapa botol sebab anak-anak perempuan saya semua sekali ada 4 orang kan. Jadi cukup lah 4 botol tu satu seorang kan. Packaging dia lebih cantik dan lebih mewah. Dan buih dia tu pun memang mewah lah kan. Harga cantik. Tapi oleh kerana butik tu baru dilancarkan, baru buka kan. Jadi saya dapat harga istimewa dan dapat free gift. Beli 3 dapat 1 macam tu kan. Itu yang bila kita ada duit lebih kita boleh beli kan. Jadi anak saya ni sayang sangat dia simpan ya bekas tu, sebab bekas dia daripada tin ya, bekas mewah. Macam sebab dia bentuk mewah. Kita cuci muka pakai bubble dia saja. Kalau macam ada pencuci yang lain-lain, ada 2 tadi yang saya share tu, kita kena basahkan dulu tangan kita kena buat buih baru kita letak kat muka. Sebab itulah cara yang sebaik-baik untuk cuci muka kan. Jangan kita terus ambil produk tu terus kat muka, sebab kita tak nak chemical yang ada kan. Chemical ni kan peranan dia untuk bahan-bahan yang ada di dalam pencuci muka tu dia tahan lama kan. Jadi memang tak boleh nak lari daripada chemical, banyak atau sikit. Lebih baik minima kan. Tapi itulah cara dia. Kalau kita nak cuci muka dengan produk lain tu, kita kena buat sendiri bubble atau berbuih tu kan, foam dia tu. Yang foam tu saja yang kita cuci pada muka kita. Dan lebih baik kalau kita pakai kapas ke ataupun kain cotton ke kan. Itu cara dia. Bukan kita secara kasar untuk
sebanyak-banyaknya ikut suka hati ke kan. Sebab dia memberi kesan pada jangka masa panjang. Jadi dekat sini cuci muka yang saya share ni itu yang paling mudah, yang boleh kita gunakan sikit-sikit. Maknanya dia dah sedia kita pakai sahaja, dah sedia dalam bentuk foam. Satu lagi sebab dia bila letak pada kulit dia cair sahaja, dia terus cair. Makeup kita tu kalau macam kita pakai tebal ya, kadang-kadang ada yang nak buat sesi penggambaran ke kan, nak ambil gambar perlu pakai makeup tebal sikit kan, ataupun biasalah pergi kerja nak makeup sempurna kan, jadi balik rumah nak menjimatkan masa, gunakan bye bye makeup. Jadi bye bye lah dengan makeup tu, sebab letak saja pada kulit terus makeup tu cair kan. Jadi senang nak cuci muka, nak solat tu senang kan. Okay, next, ke semua sekali saya dah share. Right, dah pukul 10, dah habis semua saya dah share untuk malam ni. Untuk 9 produk yang saya tawarkan. Saya tak nampak malam ni kawan saya yang kata nak sambung cerita siang tadi. Okay, terima kasih kepada anda join. Kita sudah 1 jam bersiaran dengan 8 orang yang masih stay dekat sana. Mungkin kalau ada anda dekat sana yang nak bersembang-sembang dengan saya sebelum saya end live, anda boleh tulis ruangan komen ataupun untuk saya invite lah. Kalau kita nak sembang sekejap sebelum saya tamatkan The Nisha Show pada malam ni. Esok hari Sabtu, jadi tajuk The Nisha Show kita biasanya hujung minggu saya akan buat tajuk santai juga. Selamat berhujung minggu. Jadi selamat berhujung minggu ni cerita kita apa aktiviti kita pada hujung minggu, dan santai berborak setengah jam juga, dan setengah jam lagi kita akan shopping juga. Mungkin kalau masa tu saya dah untuk macam tadi saya ada share tawaran daripada satu pasar raya ni ya, dia nak saya jadi host untuk live stream tu. Saya tak tahu macam mana, masih lagi saya tunggu saya dah jawab, dan nak tahu seterusnya macam mana kan. Yang tu grocery, itu lagi best lah kita boleh share, sebab kita nanti kita nak puasa kan. Jadi senang kalau kita tak payah shopping kat luar, boleh shopping kat sini saja. Satu lagi saya tak nampak lagi, saya belum dapat lagi untuk memberi anda ada saya dapat notification daripada TikTok untuk kupon-kupon kat situ kan. Belian RM20 dapat diskaun RM3. Nanti akan datang mungkin dah ada. Sebab tas saya ni tak lengkap lagi satu macam tu. Nanti kalau akan datang boleh masuk live, dan mungkin kalau dah ada barang-barang grocery tu dah masuk, lagi senang kan. Kita cuma bayar sekali saja barangan perhantaran, yang lain tu kita boleh beli sebanyak mana yang kita perlukan, dan menjimatkan masa lah, tak perlu nak keluar. Mungkin musim hujan macam ni kan, tak perlu nak kita berehat lah dekat rumah kan, santai untuk kita membeli barang keperluan kat rumah. Okey, baik, terima kasih. Saya masih lagi nampak nama-nama yang sama. Terima kasih kepada anda yang sentiasa jika anda join the stay tu maknanya anda menyokong lah ya. Terima kasih kepada anda, dan terima kasih yang tap screen ya, 1,000 lebih likes ya. Saya nak screenshot dulu sebelum saya tamatkan, sebab saya tak buat rakaman dari platform yang lain. Jadi saya tak nampak saya punya progress sendiri ya, saya tak nampak. Jadi sebelum ni saya rakam pun tapi tak dengar suara. Saya cuma nampak siapa yang join keluar masuk, tapi saya tak boleh nak dengar suara, tak ada suara mungkin ya, sebab TikTok ni dia hanya menggunakan aplikasi TikTok sendiri. Jadi saya akan tunggu selepas ni bila TikTok dah siap menaikkan rakaman ni, dah siap untuk download. Jadi saya akan download. Jadi yang pertama tu baru siap download, baru saya dapat edit. Saya akan masukkan dalam satu lagi platform yang lain. Jadi penuh dekat situ sepanjang 1 jam setengah yang pertama tu. Yang siang tadi saya belum lagi download. Jadi satu persatu saya akan edit juga, untuk saya ambil beberapa manfaat daripada isi dia kan. Seperti macam siang tadi saya kongsikan saya isikan dengan rakan saya tadi, Yuna kan nama dia. Tip awet muda yang kelima, iaitu macam mana kita nak awet muda ni kan. Kalau orang perempuan ikut adat-adat lama kita, berambut panjang, jadi kita ikat rambut kita tinggi-tinggi masa pagi-pagi kan. Jadi kita dah menaikkan kulit muka kita ni, menegangkan kulit muka kita kan.
Biasanya orang tua-tua dia galakkan masa ibu-ibu dalam pantang buat macam tu, dia kata ikat tinggi-tinggi. Sebab ada beza, bila kita ikat rambut tu tinggi dengan ikat yang biasa, ada beza. Kita boleh tengok dekat muka kita kan. Kita menarik kita punya kulit-kulit muka kita ni kan. Jadi masa tu kita rasa tegang dan kita rasa selesa kan. Itulah peranan dia sebenarnya. Kemudian dibantu dengan produk-produk yang mungkin kita guna, yang sekarang jaranglah orang nak guna produk-produk yang kita nak buat sendiri. Macam saya nak buat mask sendiri kan. Sejak balik bercuti tu tak buat-buat juga sebab penat nak buat dan juga lupa. Jadi tak buat. Jadi bila ada produk yang dah sedia depan mata macam ni kan, guna sahaja kan. Dah mudah macam tu. Okey, Danisha Show berhenti dekat sini. Terima kasih sekali lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dan saya akan upload Danisha Show. Setiap episod dia ada dekat platform yang lain. Saya tak boleh sebut nama platform sebab itu adalah satu rule ya, melanggar rule TikTok. Saya akan tulis dekat post. Jadi saya jumpa anda subscribe yang satu lagi tu sebab yang tu boleh buat video penuh. Kalau dekat sini setakat ini di sini saya kena potong 10 minit bagi setiap post. Kalau saya nak postkan semua full ya, full live, activity live. Terima kasih kepada anda yang masih lagi saya nampak ada join Hardi ya, daripada mana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah malam esok ataupun tengok macam mana kalau siang saya rasa mood sesuai, keadaan sesuai. Tajuk dia hari Sabtu sebenarnya puisi. Saya berkongsi tentang puisi hari Sabtu. Hari Ahad barulah selamat berhujung minggu. Jadi esok anda akan mendengar saya membaca puisi. Kita akan bercerita tentang puisi pada 30 minit yang pertama insya-Allah. Okey, bye bye. Jumpa lagi.